Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita dapat menyambung kembali kuliah kita. Sambungan tajuk pada menyatakan kasih kepada kemegahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Sesiapa yang menginginkan kehidupan dunia dan juga wazinataha, perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah Ta'ala kata, aku sempurnakan kepada mereka a'malahum, apa yang telah mereka lakukan fiha, dalam dunia ini. Mereka nak keindahan dunia, aku beri. Nak ketinggalan dunia, aku beri. Tak jadi masalah. Tapi kata Allah, wa hum fiha la yubkhasun, mereka di negeri akhirat, mereka dalam dunia ini tidak sedikit pun dikurangkan. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi mereka itu di negeri akhirat nanti tidak ada apa-apa pun habuan kecuali neraka. Biasanya apabila kita leka dan alpa dengan keseronokan dunia, kita tidak akan buat lagi dah amal-amal yang menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Apabila amal akhirat nanti tidak ada, maka tempat yang terbaik untuk didiaminya adalah neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, dan akan terhapus segala apa yang dikerjakan oleh mereka dalam dunia ini. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan akan terbatal semua apa yang mereka kerjakan. Baik tuan-tuan yang saya hormati lagi, kasih sekalian, itu merupakan penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahawa dunia yang melalaikan kita sahaja, yang akan mengakibatkan kita dihumbang oleh Allah Ta'ala ke dalam neraka. Dunia yang menyebabkan kita hidup bermegah-megah, sombong, lupa daratan, lupa kepada Allah Ta'ala, lupa kepada arahan Allah, lupa kepada aturan Allah, kita akan menghadapi keseksaan. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu bukanlah dicela semata-mata. Semacam dengan harta juga tidak dicela semata-mata. Perlu kita ingat. Walaupun berdasarkan ayat yang telah diterangkan tadi, bukan berarti kemegahan ini dilarang semata-mata. Begitu juga memiliki harta, bukanlah dilarang. Bahkan yang dicelanya yang mana? Kemegahan yang menyebabkan seorang itu lalai, harta yang menyebabkan mereka itu lupa kepada Allah Ta'ala, itu yang dilarang. Bahkan kata dia, ada juga kemegahan yang dipuji dan berhajat kepadanya oleh manusia. Ada. Kadang-kadangnya perlu kepada kemegahan, dan kemegahan ini ada kalanya diperlukan oleh manusia. Seperti berhajatnya ia kepada sedikit daripada harta, begitu juga dengan harta. Manusia memerlukan harta, nak bayar bil elektrik, nak kepada harta. Nak isi minyak kereta, minyak motor, nak beli barang, perlu kepada harta. Jangan kita menolak harta semata-mata. Tak boleh. Sebab kita berada dalam dunia. Dunia kita ini sistem muamalahnya menggunakan harta. Oleh itu, jangan kita jadi bodoh sangat. Tak boleh harta. Apabila tak boleh, mu nak masuk elektrik macam mana rumahmu? Mu nak naik kenderaan macam mana? Mu nak tambang kenderaan bagaimana? Mu nak beli makanan bagaimana? Maka tiap-tiap kemegahan yang dikehendaki akan dia, kerana menyampaikan kepada yang dipuji, maka iaitu dipuji. Seperti kemegahan seorang di sisi raja, yang menolak ia dengan dia dengan kemegahan akan kezaliman raja, dan yang dapat ia dengan dia memberi nasihat kepada raja itu. Contoh, seorang tu disebabkan ada pangkat yang ada pada dia, dia boleh berdepan dengan raja, dia boleh sampai kepada raja, dan dia boleh memberi nasihat kepada raja. Raja dengar. Sebab apa? Dengan jawatan yang ada pada dia. Jadi menyebabkan paling tidak raja akan mengindahkan apa yang disampaikan oleh dia. Makna pangkat yang seperti ini perlu ada.
Jadi kalau tidak ada pangkat, mana mungkin kita boleh direct masuk berjumpa dengan raja? Manakala kemegahan seperti itu adalah dipuji. Dan ketahui olehmu bahawasanya ubad bagi kasih akan kemegahan itu. Bagi kata dia bagaimana kita nak merawat supaya kemegahan yang ada pada kita ini tidak diseleweng, tidak disalahguna. Dia kata ubad ataupun perkakas ataupun perkara yang boleh mengikat kemegahan seseorang itu untuk tidak menjadi alpa dan lupa kepada Allah Ta'ala. Ianya bersusun daripada dua perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu dan amal ni kena ada. Barulah kemegahan yang ada pada seorang itu tidak disalahgunakan. Barulah harta yang ada pada seorang itu tidak menjadi satu kesalahan ataupun tidak dicela. Adapun ilmu kata dia, maka mengetahui ia akan segala kebinasaan yang bersegera dalam dunia. Mana ilmu maksud dia kena tahu apabila ada kemegahan ataupun adanya harta, disebabkan kemegahan dan harta ini menyebabkan seorang itu akan dihumbang kehinaan oleh Allah Ta'ala. Bukan di akhirat, bahkan dalam dunia lagi Allah Ta'ala hinakan mereka. Seperti mana? Seperti dengki atasnya oleh kebanyakan manusia. Betul? Bila kita menjadi orang yang hebat, ramai mata-mata manusia memerhati, kemudian manusia ini akan menganggap bukan-bukan, dan mereka akan melakukan perkara yang bukan-bukan kepada kita. Jadi dengan adanya ilmu begitu, menyebabkan seorang tadi apabila ada kemegahan, dia tidak menunjukkan dengan kemegahan. Bahkan kemegahan ini ditunjuk ketika perlu-perlu. Ketika keadaan yang tertentu saja diperlukan untuk menunjukkan kemegahan. Dan yang keduanya menyakiti mereka itu akan dia. Manusia akan berusaha untuk menyakitkan mana-mana orang yang menunjukkan kemegahan ataupun mana-mana manusia yang menunjukkan mereka punya harta yang banyak. Dan susah ia pada memelihara kemegahan daripada hilang. Itu juga merupakan akibat yang akan dihadapi oleh semua orang yang mempunyai kemegahan adapun harta. Ia terpaksa orang malam boleh tidur dengan nyenyaknya, dia tak boleh tidur. Kerana memikirkan bagaimana nak jaga harta supaya tidak menjadi kurang. Bagaimana nak jaga kemegahan supaya tidak tercabut. Kerana tiap-tiap yang mempunyai kemegahan itu, sentiasa ia dalam ketakutan daripada hilang akan kemegahan dengan berubahnya hati manusia. Dan Allah Ta'ala merupakan muqallibal qulub. Allah Ta'ala lah Tuhan yang selalu membalik-balikkan hati manusia. Dan mengetahui ia akan bahawasanya, jika adalah kemegahan itu sampai sujud baginya manusia, nascaya tiada berkekalan ia, kerana ia akan mati. Dia kena tahu, apabila sampai satu peringkat, orang ramai ni hormat kepada dia. Orang ramai tabik kepada dia. Sampai peringkat kita kata ramai manusia yang sujud pada dia. Dia kena ingat, walaupun hebat macam mana sekalipun, kamu akan berdepan dengan kematian. Jadi bila mu mati, mu akan bawa apa dia? Kita akan bawa amalan. Amalan apa yang kita bawa? Kita bawa belaka-laka. Amalan jahat pun bawa, amalan baik pun bawa. Kalau kita bawa amalan baik, alhamdulillah beruntung. Yang memang takut kita bawa amalan jahat. Amalan jahat, balik awal lah. Orang yang ramai ini, yang menjadi penyokong kita, waktu kita mati, barangkali dia boleh datang lagi. Lepas daripada itu, dia tak ingat-ingat dah kepada kita. Kitalah yang akan menderita di dalam kuburnya. Baik. Maka bagaimana suka ia dengan kemegahan dunia yang binasa, yang menyebabkan hilang kemegahan akhirat yang berkekalan. Jadi mana mungkin, kalau begitulah kedudukan kamu, disebabkan kemegahan ini, menyebabkan kamu hilang kemegahan di akhirat, mana mungkin kamu bersusah lelah untuk mendapatkan kemegahan tersebut. Bagi orang yang normal pemikiran dia, sudah tentu dia tidak mempedulikan kemegahan dunia ini. Tidak menjadikan kemegahan ini adalah satu sasaran utama dia. Bahkan dia adalah perkara sampingan saja. Baik, yang kedua kata dia ilmu. Ilmu, maka mengerjakan dia barang yang harus menggugurkan pangkat engkau pada sisi manusia. Yang keduanya amal. Amal ni bagaimana kita nak kawal apa kemegahan ini supaya dia tidak menjadi penyebab kemurkaan Allah Ta'ala. Baik kata dia, amal ni mana kita lakukan dengan kemegahan itu sesuatu yang tidak menyebabkan kita ni terus bangga dengan manusia dan terus bangga dengan Allah Ta'ala. Tak. Bahkan walaupun kita dipuji, pujian itu adalah perkara biasa bagi kita. Tidak menyebabkan kita menjadikan seorang yang rasa,
Memanglah siapa dia aku. Tak sampai pada peringkat itu. Seperti barang yang diceritakan bahawa seorang raja menziarahi ia akan seorang orang yang sangat zahid. Raja ni mana orang yang berpangkat. Jadi bagaimana seorang raja ni boleh tunduk menjadi seorang yang lebih rendah, sedangkan dia raja, dia seorang yang tinggi pangkatnya. Jadi satu cerita, seorang raja ni datang menziarahi seorang yang sangat zahid. Zahid maksudnya orang yang selalu melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala dan perkara dunia ini bukan menjadi keutamaan dia. Maka tatkala mengetahuilah orang yang zahid itu akan kedatangan raja, maka menyuruhlah ia dengan menghidangkan makanan. Maka memakanlah ia dengan bersangatan loba dan membesarkan ia akan suapan supaya hilang zuhurnya dari diri hati raja itu. Maka tatkala melihat akan yang demikian itu oleh raja, maka berpalinglah ia. Maka berkata orang zahid itu, alhamdulillahilladzi sarafaka anni. Jadi begini cerita dia. Apabila raja ni sampai ke rumah orang yang zahid, maka orang zahid itu tahu bahawasanya raja nak datang ke rumah dia. Maka orang zahid ni kata apa? Sudah tentu raja datang ke rumah aku ni. Raja nak tahu bagaimana sikap ke zahid dan aku. Jadi lalu orang zahid tadi pun ubah perangai yang biasa dilakukan oleh dia dengan penuh kezahidan itu kepada perangai yang tidak zahid. Mana dia? Dia sediakan makanan yang banyak-banyak untuk menunjukkan kepada raja dia ni bukan zahid lagi. Lepas tu yang kedua dia menunjukkan suapan dia begitu besar, menunjukkan dia tidak zahid lagi. Jadi apabila raja ni melihat keadaan apa yang berlaku, raja pun baliklah. Waktu raja tu balik, maka orang zahid ini berdoa kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala. Segala pujian bagi Allah Ta'ala, alladzi sarafaka anni, yang telah memalingkan ia daripada aku. Maknanya Allah Ta'ala sudah memalingkan raja tadi daripada aku. Aku bimbang takut raja ni datang menyebabkan suhu yang sepatutnya ada pada aku hilang. Oleh kerana yang datang tu adalah orang besar. Jadi maknanya amal yang seperti ini perlu ada pada diri mana-mana orang yang ada kehebatan. Mana-mana orang yang ada kehebatan sepatutnya dia kena tahu bahawa tak perlu kita menunjukkan hebat kita kepada orang. Kenapa? Sebab kita tak perlu orang memuji kita. Sebagai contoh, kita ada duit banyak. Bila ada duit banyak, kita tak perlu menunjukkan yang kita ni ada duit. Kita tunjuk yang kita tak ada duit. Waktu yang sama, menderma menjadi satu keutamaan. Jangan pula kita menunjukkan tak ada duit, lepas tu last kali derma tak beri, tolong orang pun tidak. Itu tak, mana tidak seiring dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita buat. Begitu. Baik, sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak ianya akan memberi manfaat yang besar dan akan memberi mau'izah, peringatan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan kita berusaha menjadi seorang yang megah tapi tidak lupa daratan, seorang yang mempunyai harta tetapi tidak menyalahgunakan harta yang diberi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.